Okay guys, Assalamualaikum pada semua, selamat berpuasa. Okay, hari ni kita buat video ni dekat tempat yang lain. Saya buat video ni dekat tempat yang lain, iaitu di rumah saya. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu yang saya akan buat video tentang UCL First League Semi Final. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe, like, komen dan share kepada yang lain. Okay, kita terus kepada tajuk yang diberi, iaitu UCL First League Semi Final. Pertembungan di antara keempat-empat match, iaitu Real Madrid versus Chelsea dan PSG bertemu Manchester City. Saya akan huraikan satu persatu game. Okey, yang pertama adalah Real Madrid versus Chelsea. Overallnya kita boleh nampak yang kedua-dua tim ni buat ofensif yang terlalu banyak. Yang game tu tak adalah bosan mana. Kalau kita tengok, memang menarik game tu. Dan kita boleh tengok yang 20 minit yang pertama, Chelsea melakukan ofensif yang berbahaya, gerakan yang susah nak dijangka oleh Real Madrid, dan dapat satu gol daripada Christian Pulisic pada minit ke-14 hasil daripada hantaran Antonio Rudiger. Tak sangka Rudiger ni boleh assist. Kita tahu Rudiger ni dia memang susah untuk nak buat long ball dan short passes ataupun low through macam tu. Dia lebih suka untuk bermain secara low passes, passing secara bawah, mula bawah, tapi dia buat long passes dan diberi kepada Christian Pulisic untuk gol. Okay, next. Tetapi untuk minit ke-28, Real Madrid mendapat satu gol hasil daripada sepakan kuat oleh Benzema dan berjaya menewaskan Eduardo Mendy. Nampak dekat situ kita boleh tengok yang Benzema mempunyai kekuatan kaki yang terlalu kuat. Kita boleh tengok kat situ function gila. Benzema duduk dekat tengah-tengah tu, dia tahan bola guna kepala dan lepas tu dia terus shoot. Dan Timo Werner masih tercari lagi rentak gameplay. Dia mendapat dua peluang yang patut dia gol sebenarnya, tapi sayang sentuhan yang kurang tepat. Saya tak tahu masalah Timo Werner ni apa benda sebenarnya, sebab dua coach yang dia dah main, daripada Frank Lampard, daripada Thomas Tuchel, tapi still lagi belum nampak lagi dia punya konsisten setiap game dia. Kita boleh nampak kalau kat Lampard tu dia ada agak konsisten sikit, tapi drop, naik, drop, naik, drop. Dia tak ada konsisten, maintain tak ada. Kita boleh nampak macam tu. Dan gandingan Pulisic dengan Mason Mount kita boleh tengok semakin serasi dan berkesan. Kita boleh tengok dari segi passing, work rate dia, kedua-dua player ini memang semakin menjadi dan berbahaya. So beware lah kepada seorang player Captain America dan seorang ada Captain England. Kembali yang Marcelo dalam first 11 Real Madrid, kita boleh tengok yang attacking Real Madrid ni lebih tersusun dan lebih laju. Kita tahu yang Marcelo ni susah mendapat tempat akibat Ferland Mendy ada kat situ. So, tapi Marcelo ni hikmat dia masih diperlukan di Real Madrid, macam mana Real Madrid perlukan Ramos. Dan agak terkejut sikit lah di bahagian formation dan setting player bagi tim Chelsea, kerana Thomas Tuchel dia tak gunakan formation yang memerlukan nombor 9 dekat atas. Dia menggunakan Timo Werner sebagai nombor 9, bukannya false 9. Yang kita boleh tengok yang time round 16 quarter final, Thomas Tuchel menggunakan false 9 yang begitu menjadi. So saya agak pelik lah kenapa dia tak menggunakan false 9 tu berterusan. Dan impak dari Timo Werner ke bahagian ofensif, pihak lawan agak kurang dan tak berapa nak menjadi. Sebab Werner bagi saya lah, dia bukannya truly number 9 ataupun truly center forward. Sebab dia selalu juga dia main di left wing, tapi kadang-kadang dia main kat center forward. Kadang left wing dia menjadi center forward tak jadi, kadang center forward terjadi, left wing tak jadi. So kita tak tahu position dia apa. Saya pun tak pasti, tapi dia memang selalu diturunkan ke bahagian center forward, iaitu truly number 9. So kita boleh tengok lah, mungkin Timo Werner ni akan menjadi selepas ini, saya tak tahu. Tapi pada minit ke-60 60 macam tu lah, Chelsea membuat penukaran player dan menukarkan formation dengan menggunakan false 9. Nampak kat situ Thomas Tuchel pada minit ke-60 lebih dia dah mula serius sikit. Dia tak nak guna Timo Werner sebagai number 9 all of game. Sebab kita tengok kalau sepanjang perlawanan, kalau dia gunakan Timo Werner, nampak macam tak menjadi. Dan bila dia buat pertukaran tu, kemasukan Hakim Ziyech, Reece James dan Kai Havertz membuatkan attacking side Chelsea semakin hebat dan berkesan. Real Madrid mendapat satu peluang emas hasil dari corner yang diambil oleh Toni Kroos, tetapi gagal ditanduk baik oleh Rafael Varane. Corner tu kita boleh tengok Varane mempunyai peluang dan
side yang tipis untuk gol. Tapi Varane berjaya cari ruang, tapi malangnya tandukan dia tu tak lepas gawang gol. Kita tengoklah kombinasi antara Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric. Saya tak cakap diorang ni dah tak berbahaya. Berbahaya lagi, still relevant. Tetapi untuk gunakan hikmat 3-3 player ni dalam setiap game mungkin susah lah kot. Dan Chelsea lebih bermain ofensif pada first half dan second half, manakala Real Madrid sering kali bermain secara defensif kerana attacking yang bahaya dari Chelsea. Macam yang saya cakap sendiri, first half Chelsea memang ofensif. Tapi second half dia agak slow sikit. Dan selepas Thomas Tuchel buat penukaran formation, penukaran player, kita boleh tengok yang Chelsea time dekat situ dia gunakan betul-betul false nine punya strategi. Memang nampak ofensif dia semakin baiklah kiranya. Game ini menyaksikan N'Golo Kante yang menjadi player of the match kerana work rate yang dia buat memang tak masuk akal. Defensif dia tolong, attacking pun dia tolong, dan dia membuat gerakan yang menarik. Memang betul lah orang cakap yang Kante ni ada lebih daripada satu jantung. Macam tak logik dalam masa 90 minit turun bawah berlari. Work rate dia padu, intercept dia buat. Kita boleh tengok yang dia ni memang tak nampak pemengah langsung. Taktikal yang dibawa oleh Thomas Tuchel majority lebih kepada low passes, manakala Zidane lebih menumpukan long passes. Dan saya boleh katakan kebanyakan hantaran long passes ini lebih kepada belah kiri, iaitu Vinicius Junior. Zidane dia tak banyak gunakan belah kanan sebab belah kanan dia tak. Carvajal masih lagi perlukan masa sebab prestasi Dani Carvajal dia agak merundum sikit. Tetapi kita tengok belah kiri ada Marcelo sebagai backup, Vinicius Junior sebagai left wing forward. So kita nampak lajunya dia kat bahagian belah kiri tu sebab kita boleh tengok gerakan-gerakan bahaya berpunca daripada belah kiri, bukannya belah kanan. Dan keputusan yang berakhir dengan 1-1 seri di home Real Madrid untuk second leg. Dan untuk second leg ni luck berpihak kepada Chelsea kerana bermain di home. Tapi kita kena ingat yang Taylong Ramos tak bermain untuk first leg ni. Kemungkinan untuk second leg ni Taylong kasih gegar itu game. Mana tahu? So kita tak tahu. Sebab ni Ramos sebelum ni Ramos just positif COVID saja. So mungkin second leg ni Ramos akan turun padang. So beware player-player Chelsea. Alright, kita teruskan kepada second game, iaitu antara Paris Saint-Germain PSG versus Manchester City. Game ni susah untuk saya nak buat prediction ataupun jangka macam mana. Tapi kita boleh tengok yang false nine yang dimainkan oleh MC memang berbaloi dan berkesan untuk game itu. Walaupun pada first half MC nampak slow sikit kerana PSG melakukan offense yang bahaya dan mengancam gameplay MC. Kita boleh tengoklah yang MC pada first half dia macam tercari lagi rentak, dan Phil Foden pun nampak macam tak jadi macam hari tu, macam tak menjadi. So dan itulah peluang yang digunakan oleh PSG dengan adanya Neymar di bahagian left, Di Maria sebagai right dan Mbappe sebagai center forward. Nampak gerakan tu lebih laju dan lebih pantas, lebih bahayalah, senang ceritalah. Keputusan berakhir dengan kemenangan berpihak kepada MC, hasil dari jaringan Kevin De Bruyne KDB pada minit ke-64 dan free kick daripada Riyad Mahrez pada minit ke-71. Untuk gol PSG ni hasil dari sepakan corner sebelah kanan yang diambil oleh Angel Di Maria dan membuat hantaran pada Marquinhos, dan gol terhasil dari situ pada minit ke-15. Secara overallnya kita tengok game ni memang menarik dan MC bermain dengan corak false nine dan PSG bermain corak attacking yang berbahaya, counter attack yang bahaya. Untuk gol yang dijaringkan oleh tandukan daripada Marquinhos ni, di sini saya boleh katakan yang good timing, good place, aim yang tepat, itulah punca MC tewas dengan gol ni. Selain itu, saya cakap juga tak ada seorang pun player MC yang ikut Marquinhos daripada belakang. Kalau kita tengok pada replay video, replay game tu, kita tengok yang Gundogan ada hampiri dengan Marquinhos. Tapi bila Marquinhos dah start lari, Gundogan tak dapat nak kejar Marquinhos tu. So memang peluang untuk Marquinhos untuk jadikan gol, dan sememangnya clear free header yang dilakukan oleh Marquinhos. Dan untuk gol Kevin De Bruyne ataupun KDB, bagi saya KDB sebenarnya nak membuat satu hantaran sebenarnya kepada John Stones. Sebab kalau kita tengok dari segi timing dia, postur badan Kevin De Bruyne, sepakan yang dilakukan dan jarak untuk dia membuat shooting agak susah untuk De Bruyne untuk membuat placing ataupun buat shooting. Sebab kita tengok KDB ni memang boleh buat placing goal dan memang boleh buat shooting, tapi jarak tu bagi saya macam jauh sikit untuk dia nak buat. Dan dari segi hantaran dan dari segi sepakan itu,
dari segi sepakan yang dilakukan itu sebenarnya untuk membuat hantaran, bukannya shooting. Tetapi mungkin dekat sini saya boleh rumuskan yang Keylor Navas tak nampak bola tu, ataupun dia overconfident yang dia boleh tangkap bola tu saja. Sebab kalau kita tengok bola tu, dia memang bola curve tapi dia tak fully curve, dia semi curve. Dia nak bagi kepada John Stones time tu. John Stones tengah berlari tapi John Stones tak dapat, dan mungkin Keylor Navas tak nampak kot. Mungkin dia blur sikit ataupun ada blok pandangan ke apa ke, kita tak tahu. Dan untuk gol daripada Riyad Mahrez ni, saya boleh katakan yang dia dapat luck daripada free kick tersebut, kerana kita tahu yang MC bila dapat free kick memang yang Kevin De Bruyne akan ambil. Selalunya lah kita tengok setiap match, kalau Kevin De Bruyne main dalam first 11 memang KDB sahaja, tak kisahlah kiri ataupun kanan, memang Kevin De Bruyne je ambil. Dan gol tu pun saya boleh katakan yang Keylor Navas ni tak mampu nak gol tu. Sebenarnya Keylor Navas ni dia boleh tepis bola tu, tapi mungkin position dia dan kekuatan curve yang bola tu dapat, yang bola tu memang Keylor Navas tak dapat nak tepis lah. Sebab bola tu sebenarnya dia masuk pada tengah sebenarnya tau. Tengah-tengah antara player yang 4 tu, blok tu, kat tengah-tengah tu. Tapi mungkin Keylor Navas tak sangka bola tu akan lepas kat tengah-tengah tu. So kita tak tahulah, mungkin Keylor Navas macam ambil mudah lah kot daripada Riyad Mahrez. Dan untuk part attacking secara overallnya, pada first half PSG mainkan gameplay yang laju, bahaya. Kita boleh tengok yang banyak peluang yang dilakukan oleh Neymar, Di Maria, Mbappe, tetapi sayang tak mampu nak lepasi bahagian bawah MC. Banyak gerakan yang bahaya daripada sayap yang dimainkan oleh Neymar dan Di Maria untuk cuba lepasi back 4 defend MC. Tetapi untuk second half, saya boleh katakannya MC memegang game ni dan membuatkan PSG banyak hilang bola. Dan untuk position ni, kita memang dah boleh agak dah yang position ni memang akan berpihak kepada MC. Dan memang betul saya cakap, sebab kita boleh tengok yang MC ni lebih menggunakan kekuatan akal berbanding speeding dan physical player. Macam video yang saya cakap sebelum ni, MC menggunakan false 9, dan false 9 ni dia tak ada menggunakan hikmat sangat sebagai speeding player, dan dia tak ada pun menggunakan hikmat physical player pun, tapi dia lebih menggunakan kekuatan akal kita, otak kita, macam mana kita nak gerakkan game tu dan membuatkan player lawan tak jangka bola tu akan lepas pada dia. Dan untuk part defending ni memang banyak ke arah MC, kerana PSG banyak buat gerakan serangan yang pantas dan bahaya, tepat. Tapi saya kena bagi kredit jugalah kepada Ruben Dias dan John Stones dan Edison kerana berjaya mengengkang dan berjaya mematahkan serangan dari attacking PSG yang berbahaya. Nampak kedua-dua player ni semakin lama semakin matang. Combination antara dua ni, Ruben Dias dan John Stones, chemistry diorang makin lama makin okey. Dan nampaklah Pep Guardiola mengubah diorang macam mana. Pengalaman untuk dua-dua ni memanglah tak banyak, tapi kita boleh tengok chemistry antara diorang ni menjadi. Dan player of the match pada game tu memanglah Kevin De Bruyne, KDB. Sememangnya layak, dan congrats lah, sebab work rate yang Kevin De Bruyne bawa ni memanglah 90 minit tu kita tengok attacking. Tak attacking pun dah akan buat defensif pun tak adalah defensif yang terlalu bawah, di bawah terus kepada keeper, tak. Tapi dia nampaklah work rate dia memang cantik. Okey, habis untuk part game UCL First League semi-final. So saya rasa untuk second half ni Chelsea kena gunakan peluang ni dengan betul-betul, dan untuk PSG dia kena segera bangkit lah, sebab kali ni main dekat MC. So memang masa kalau dia tak gunakan 90 minit tu dengan betul, susahlah untuk diorang nak gol. Dan saya looking forward untuk MC, untuk game MC bertemu dengan PSG, dan untuk Chelsea bertemu dengan Real Madrid. Okey, pada semua kita bertemu pada video yang akan datang insya-Allah. Dan pada yang belum subscribe channel saya, sila subscribe, like, share dan komen. Share lah kepada semua orang. Okey, kalau ada apa-apa yang perlu saya buat tambah, silalah bagi tahu di bawah. Dan saya ucapkan selamat puasa kepada semua. Gunakanlah bulan Ramadan ni dengan penuh dengan bulan yang barakah. Kita kena gunakan peluang yang ada ini. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.